Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih dan Pastikan Sahih diteruskan dengan segmen Semasa. Beberapa kawasan sekitar Selangor dan Negeri Sembilan ditenggelami banjir susulan hujan lebat berterusan. Di Selangor, bencana menjejaskan 3 kampung di kawasan Kuala Kubu Baru, iaitu Kampung Jawa, Kampung Pasir dan Kampung Estet Sungai Dua. Pusat Pemindahan Sementara PPS kini dibuka di Sekolah Rendah Agama SRA Said Masyur Kerling. Panggilan pada jam 3.45 dan telah tiba di lokasi kejadian pada jam 4.08 minit petang. Apabila sampai, kita dapati bahawa ketiga-tiga buah kampung ini telah dinaiki air sehingga ke paras pinggang. Dan kita telah melaksanakan kerja-kerja penyelamatan yang mana terdapat 6 orang mangsa. Masalah gangguan bekalan air semasa musim perayaan di Terengganu dijangka dapat diredakan dalam tempoh setahun hingga 2 tahun ini. Isu tersebut yang sering berlaku di setengah kawasan sentiasa menjadi perhatian kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata antara perkara yang sedang dibincangkan ialah pembinaan loji rawatan air LRA yang baru di kawasan yang sering mengalami gangguan. Saya rasa sekiranya kita membina loji rawatan air yang baru di Marang ini, insya-Allah ianya akan menyelesaikan di area sini, dan insya-Allah di kawasan Kuala Terengganu ianya agak dah redalah keadaan itu dengan pertubuh operasinya loji rawatan air Kuala Terengganu Utara. Dan di daerah-daerah lain itu ada masalah yang tersendirilah yang saya rasa dalam tempoh setahun 2 tahun ini insya-Allah kita dapat meredakan. Penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Malaysia semakin membimbangkan dalam tempoh hampir 5 bulan pertama tahun ini. 28,957 kes direkodkan, meningkat hampir 13 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Apakah faktor yang menyumbang kepada peningkatan mendadak kes tersebut sehingga melebihi paras ambang pandemik di beberapa negeri, dan bagaimanakah cara untuk mengekang penularannya? Walaupun sepanjang tahun ada beberapa kes, tapi apa yang kita nampak yang jelas ada peningkatan waktu musim panas. Di Malaysia tak ada musim panas, tapi kalau kita tengok sekarang ni memang musim panas untuk hemisfer utara, dan kita jelas nampak tu yang ketika ini memang meningkat. 2 tahun yang lepas kita ada COVID, kita menjalankan lockdown, tak ada pergi ke sekolah, pergaulan antara kanak-kanak dan ibu bapa kurang. Selepas kita saja melonggarkan SOP ini, dan itu pergaulan banyak, dan juga kerana kanak-kanak ini tidak dijangkiti oleh virus HFMD, jadi mereka dijangkiti sekarang kerana kerentangan badan mereka dah turun dah. Waktu musim perayaan ini, pergaulan antara ibu bapa, kanak-kanak lain, sanak saudara memang akan berlaku, dan di mana memang masa waktu itu kita tak boleh amalkan yang bersentuhan dan sebagainya, bersalaman dan sebagainya, dan ini memang mungkin juga menyebabkan peningkatan waktu ini, kerana jelas nampak selepas saja Aidilfitri ada nampak peningkatan yang mendadak. Ini mungkin salah satu sebab majlis. Yang pertama, kita akan periksa anak-anak sebelum masuk ke sekolah. Kita akan cek dia punya suhu, dia punya tangan, kuku, and then kita akan bersihkan permainan. Lepas tu kita akan basuh tangan setiap kali buat aktiviti, and last sekali kita akan elakkan dia orang berkongsi dia punya bekas makanan dan sebagainya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP merancang menubuhkan skim khas untuk membantu para usahawan dalam kalangan siswazah tempatan, dan perkara tersebut dinyatakan Menterinya Tan Sri Noh Omar. Katanya selain itu KUSKOP akan terus membantu golongan usahawan menerusi pelbagai bentuk bantuan yang disediakan kerajaan, terutamanya apabila aktiviti ekonomi kembali ke asalnya. Begitu kemudian, tapi memang kita sedang membincang. Kalau kita contoh,
kalau kita ada skim untuk informal. Jadi itu untuk informal. Tapi saya rasa dah sampai masa kita juga kena merancang satu skim khusus untuk usahawan-usahawan yang terdiri daripada swasta ni. Kerajaan Johor memperuntukkan 8.8 juta ringgit bantuan khas kepada sekolah-sekolah di seluruh negeri khusus untuk bilik guru. Menurut Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi, bantuan itu melibatkan 1,775 sekolah yang bakal menerima RM5,000 setiap sebuah sekolah, sekaligus memberi manfaat kepada 53,100 orang guru. Katanya beliau berharap peruntukan yang diberikan itu dapat digunakan sebaik mungkin oleh pengurusan sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan. Saya harap mereka akan menggunakan peruntukan ini sebaik mungkin bagi memanfaatkan peruntukan yang diberikan. Seperti saya sebut tadi, ia melibatkan bantuan sebanyak 8.8 juta ringgit daripada Kerajaan Negeri Johor bagi tujuan ini. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah akan menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan, bersempena lawatan kerja 3 hari beliau ke Malaysia bermula hari ini. Menurut kenyataan Wisma Putra semalam, kedua-dua menteri dijadual mengadakan pertemuan bagi bertukar-tukar pandangan berkenaan pelbagai isu dua hala, serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Semasa lawatan itu, Balakrishnan juga dijadual menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Selain itu, beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Sebanyak 13 buah syarikat filem Malaysia menyertai March Du Film, iaitu program pasaran filem terbesar dunia di Cannes, Perancis. Penyertaan menjadi platform terbaik bagi menghidupkan semula program insentif filem di Malaysia. March Du Film yang bermula hari ini sehingga 25 Mei dianjur sempena Festival Filem Cannes ke-75. Ia mengumpulkan penerbit, pemodal, penyiar, pengedar, pembekal serta pembeli filem dari serata dunia. Acara menjadi platform jaringan penjualan kandungan kreatif di peringkat global selain menjadi medan berkongsi pandangan dan prospek projek filem. Pasukan penyelamat menjumpai separuh badan manusia dalam operasi mencari 2 pendaki yang hilang di Gunung Suku, Simpang Pulai. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Muhammad Syarizal Aris memaklumkan bahagian atas anggota badan itu ditemukan dalam timbunan kayu kira-kira pukul 10.20 pagi. Itu pun tak boleh dapat kena pasti sebab apa, kita pun tak dapat exactly tempat yang ni, tapi tempat yang berasingan lah. Kiranya badan mangsa yang dijumpa pada pagi ni berada di bawah daripada yang kawasan tinggi yang kawasan air terjun tu lah. Tapi yang untuk kaki mangsa di bahagian atas. Tapi tak tahu sama ada kaki mangsa tersebut ataupun mangsa seorang lagi lah. Jabatan Perhutanan Negeri Perak menutup sementara kebenaran mendaki di Gunung Suku, Ipoh, Perak. Ia berikutan keadaan yang agak berbahaya pada masa ini. Susulan hujan lebat sehingga menyebabkan kejadian kepala air berlaku di kawasan berkenaan. Semalam, 2 wanita dikenali sebagai Si Suyen, 32 tahun dan Eng Yi Chiu, 46 tahun dihanyutkan kepala air semasa mendaki gunung berkenaan dalam keadaan kira-kira 5 pagi. Dalam kejadian itu, sekumpulan 29 pendaki gunung telah mendengar bunyi air dan tanah runtuh dari atas gunung lalu mengambil keputusan untuk berpatah balik. Semasa dalam perjalanan turun, kepala air menimpa kumpulan pendaki tersebut dan 2 pendaki gunung wanita itu yang berasal dari Ceras dan Kelang, Selangor dipercayai telah dihanyutkan arus deras. Seorang lelaki berusia 40-an dikuatiri lemas selepas terjun ke dalam Sungai Kelantan di Jambatan Sultan Ismail Petra tengah hari semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Baru, Asisten Komisioner Muhammad Rosdi Daud, kejadian itu disedari orang awam apabila melihat seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan di atas jambatan dari arah Kota Baru menghala ke Tumpat. Setibanya kita di lokasi kejadian,
hasil daripada semakan di tempat kejadian, kita telah menemui satu motosikal yang berkemungkinan ada kaitan dengan mangsa yang terjun. Siasatan lanjut masih diteruskan. Baik, Sukan SEA edisi ke-31 di Hanoi, Vietnam menyaksikan setakat semalam Malaysia kini berada di kedudukan ke-6 dengan pungutan pingat keseluruhan sebanyak 19 emas, 24 perak dan 44 gangsa. Semalam juga kontijen negara berjaya menyumbangkan 3 emas menerusi silat, gimnastik dan juga olahraga. Pesilat negara Muhammad Khairi Adib Azhar mencirikan kem negara apabila meraih pingat emas ke-17 Malaysia dalam acara tanding kelas B Putra 50 hingga 55 kg. Pada aksi final tersebut, Khairi Adib mengatasi atlet dari Indonesia, Khairuddin Mustaqim 50 berbalas 49. Sekurang-kurangnya 14 orang maut manakala 19 lagi cedera apabila sebuah bas yang membawa pelancong tempatan melanggar papan iklan dalam kejadian di Jawa Timur, Indonesia awal pagi tadi. Bas yang membawa 31 penumpang serta pemandu dan seorang kru itu melanggar tiang papan iklan sebelum berpusing di atas lebuh raya yang menghubungkan Mojokerto ke Surabaya. Pegawai Kerajaan Tempatan Ridwan Mubarun berkata, mangsa yang berasal dari Benowo dalam perjalanan pulang ke rumah selepas bercuti di dataran tinggi Ding, kira-kira 400 km di Jawa Tengah. Baik, pastikan sahih beras ketika. Kita akan kembali selepas ini. Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Jom kita jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Ada banyak tarikan. Paling siok pameran kementerian. Ada karnival kerja jamin kerja keluarga Malaysia untuk orang kita. Untuk dapat harga barang murah, kita pergi jualan keluarga Malaysia. Indah lama, 20 hingga 22 Mei sejak 9 pagi hingga 6 petang saja, Benny. Di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Jangan kamu orang lepaskan peluang ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih dan jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial iaitu di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan syariat Mudah Berita RTM. Baik, kita teruskan dengan segmen seterusnya, notifikasi. Baik, jangan lupa untuk ikuti dan saksikan Bicara Naratif dengan tajuk RUU Larangan Ahli Dewan Rakyat Bertukar Parti, Keperluan, Cabaran dan Pelaksanaan bersama dengan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang malam ini jam 9 malam.
Baik, juga saksikan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan dimulakan pada 20 hingga 22 Mei 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, Sabah dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Amalkan SOP terkini fasa perjatihan ke endemik. Baik, juga saksikan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 dengan tema Bomba Frontliner Keluarga Malaysia pada hari Ahad iaitu pada 22 Mei 2022 jam 2.30 petang yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Anda boleh saksikan di TV1 dan juga di saluran berita RTM, juga di RTM Klik, juga menerusi Facebook Live Berita RTM. Baik, bagaimanakah cara untuk anda kenali atau kendali penipuan dalam panggilan? Yang pertama, pastikan anda jangan panik dan sentiasa bertenang. Yang kedua, jangan ikut arahan yang diberikan oleh pemanggil walaupun caranya kadang-kadang amat meyakinkan. Yang ketiga, jangan dedahkan maklumat peribadi terutamanya nombor IC ataupun apa-apa saja maklumat berkaitan dengan perbankan anda. Yang keempat, cabar pemanggil untuk sahkan maklumat yang diberikan kepada anda itu. Yang kelima pula, tulis butiran pemanggil seperti nombor talian dan juga nama yang diberikan, atau jika mereka tidak berikan, pastikan anda dapatkan nama pemanggil yang menelefon anda itu. Yang keenam adalah cara yang paling mudah iaitu putuskan saja panggilan yang diterima jika anda syaki pemanggil itu adalah skamer. Yang ketujuh, laporkan panggilan yang diterima. Pastikan segala maklumat yang anda ambil sebelum itu seperti nama dan juga nombor telefon yang digunakan itu anda catatkan dan kepilkan bersama dengan laporan yang dibuat di pejabat di Balai Polis. Dan yang terakhir, pastikan anda kongsi pengalaman dengan keluarga dan rakan anda untuk pastikan mereka ini juga tidak terpedaya dengan panggilan-panggilan sedemikian. Baik, tahukah anda di bawah Perintah Kawalan Harga, penentuan harga maksimum bagi minyak sawit, minyak masak berkuat kuasa pada 1 Ogos 2021. Minyak masak sawit sebatian atau campuran, juga dikenali sebagai blend, tidak dikawal harganya. Dan harga minyak masak sawit tulen dalam kemasan botol iaitu pada 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram dan juga 5 kilogram sahaja yang dikawal harganya. Juga pastikan juga anda rujuk label yang ditandakan pada botol minyak masak sawit untuk membezakan minyak masak tulen dengan sebatian ataupun campuran. Baik, tindakan tegas jika peniaga didapati menjual harga tidak munasabah ataupun pencatutan minyak masak campuran ataupun blended, dan semua peniaga diingatkan agar tidak mencatut terhadap minyak masak campuran ataupun blended itu. Walaupun kerajaan tidak mengawal harga minyak masak campuran, tindakan undang-undang boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 sekiranya terdapat unsur pencatutan oleh peniaga tidak beretika. Dan bermula 1 Ogos 2021, kawalan harga runcit maksimum telah dikuatkuasakan bagi minyak masak sawit tulen dalam kemasan botol 1 kilo RM6.70, 2 kilo RM12.70, 3 kilo RM18.70 dan 5 kilogram RM29.70. Baik, awas skamer, modus operandi sindiket penyamaran guna akaun Telegram. Skamer menggodam akaun Telegram individu ataupun mangsa. Skamer mengekalkan gambar profil mangsa tersebut dan skamer juga menghubungi senarai rakan daripada akaun aplikasi tersebut. Skamer memberi mesej kepada rakan mangsa dan membuat pinjaman dengan jumlah yang besar. Pemilik akaun sedar akaun digodam apabila aplikasi Telegram tidak dapat diakses, dihubungi oleh rakan mengenai pinjaman wang yang diminta. Baik, perkongsian tadi mengakhiri. Pastikan sahih untuk hari ini dan jangan lupa untuk bertemu saya lagi esok jam 3.30 petang di saluran berita ATM My Preview 1, 2, 3. Dengan itu, salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum.